Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan penghasilan projek yang telah saya hasilkan bagi subjek inovasi digital dan pensyarah bagi subjek inovasi digital bagi kelas saya ialah Ustaz Nik Zul Azhar bin Nik Hassan. Dan seterusnya, inovasi yang telah saya hasilkan bertajuk Akimis Solah. Dan nama saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Abdul Rahman daripada kelas PISMP 4619 dan angka giliran saya ialah 20193123400074. Seterusnya, kita lihat terlebih dahulu isi kandungan yang terdapat dalam penghasilan projek saya. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua rasional projek, yang ketiga penyataan masalah, yang keempat objektif, yang kelima skop dan limitasi, yang keenam kepentingan dan impak, yang ketujuh anggaran kos, yang ke-8 model inovasi, yang ke-9 cara menggunakan inovasi, yang ke-10 maklum balas, yang ke-11 bukti pencapaian inovasi, dan yang ke-12 dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kita lihat terlebih dahulu terhadap pengenalan bagi penghasilan projek saya. Nama inovasi digital yang diberi ialah Akimis Solah. Tajuk ibadah tahun 2 iaitu syarat wajib dan syarat sah solat. Dan penghasilan projek ataupun inovasi yang saya hasilkan adalah ilmu untuk memudahkan murid supaya mengingat syarat wajib dan syarat sah solat. Seterusnya kita lihat kepada rasional projek yang saya hasilkan. Menurut Walijah 2010, beliau menyatakan bahawa dari aspek afektif pula, pengabaian solat fardu disebabkan sikap malas yang menguasai diri boleh menyebabkan kurangnya penghayatan untuk melaksanakan ibadat solat. Dan seterusnya daripada Hasnah et al. 2015, punca ketidaksempurnaan pelaksanaan solat ini dikatakan berpunca daripada kurangnya ilmu pengetahuan atau kefahaman berkaitan ibadat solat, kesedaran dan motivasi terhadap pelaksanaan solat dan terhakisnya rasa tanggungjawab untuk menunaikan kewajipan solat. Dalam kajian Ahmad Nur Muhaimi dan An-Nisah 2013, berdasarkan hasil analisis termobual yang telah diperolehi, mendapati antara sebab seseorang murid meninggalkan solat adalah kerana sikap mereka yang malas untuk menunaikan ibadat wajib tersebut. Jadi ini adalah rasional projek yang telah saya hasilkan. Seterusnya kita lihat pula kepada pernyataan masalah yang terdapat ataupun yang menjadi rujukan saya dalam menghasilkan inovasi ini. Yang pertama adalah murid tidak dapat mengingati syarat wajib dan syarat sah solat dengan betul. Yang kedua, murid tidak dapat membezakan antara syarat wajib dan syarat sah solat. Jadi ada dua, yang pertama mengingati dan yang kedua adalah membezakan. Seterusnya kita lihat kepada objektif inovasi yang saya hasilkan. Yang pertama adalah bagi memastikan murid dapat mengingati serta menyenaraikan syarat wajib dan syarat sah solat dengan betul. Yang kedua, murid dapat membezakan antara syarat wajib dan syarat sah solat dengan betul. Seterusnya adalah skop dan limitasi bagi inovasi yang saya hasilkan. Jadi inovasi ini ditujukan kepada murid-murid tahun 2 dengan tujuan untuk mengutip data-data yang diperlukan. Seterusnya kita lihat kepada kepentingan dan impak daripada inovasi yang saya hasilkan. Yang pertama, murid dapat memahami dengan lebih mendalam tentang syarat wajib dan syarat sah solat bagi mencapai kesempurnaan solat. Kepentingan yang kedua pula adalah dapat menarik minat murid-murid dengan menggunakan kaedah mnemonik serta animasi di dalam inovasi ini yang berkaitan dengan syarat wajib dan syarat sah solat. Yang ketiga, mendedahkan murid dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan penggunaan alatan digital PDP pada masa ini. Dan seterusnya adalah anggaran kos bagi penghasilan inovasi yang saya hasilkan. Jadi inovasi ini tidak menggunakan sebarang kos kerana semua bahan software yang digunakan adalah percuma. Jadi sepanjang proses penghasilan inovasi yang saya hasilkan, tidak ada wang ringgit yang dibelanjakan kerana saya hanya menggunakan platform digital sahaja untuk mencipta inovasi ini.
Seterusnya adalah model inovasi yang saya rujuk ataupun yang saya jadikan panduan dalam menghasilkan inovasi ini. Jadi model inovasi yang saya pilih adalah model proses kreatif terarah. Jadi terdapat 4 peringkat dalam model ini. Yang pertama adalah persediaan, mengenal pasti masalah, perkara atau produk yang ingin dihasilkan. Yang kedua, ataupun peringkat yang kedua adalah imajinasi. Membiarkan perkara tersebut bermain dalam pemikiran sehingga timbul idea untuk menyelesaikan masalah. Peringkat yang ketiga adalah peringkat perkembangan, membuat uji kaji atau pelaksanaan idea bagi menentukan keupayaan dalam menyelesaikan masalah. Dan peringkat yang keempat iaitu tindakan, ialah penyelesaian masalah. Seterusnya kita lihat pula kepada cara menggunakan inovasi yang saya hasilkan. Jadi murid-murid akan ditayangkan slide interaktif pada slide utama untuk pemilihan menu. Jadi murid-murid diberi peluang untuk memilih apa yang mereka ingin tahu berdasarkan tajuk yang saya akan ajar. Seterusnya pula adalah murid-murid diberi maksud tentang pengertian untuk membaca maksud syarat wajib dan syarat sah solat. Yang ketiga, murid-murid juga didedahkan tentang syarat wajib dan syarat sah solat. Yang keempat, murid-murid ditayangkan animasi serta mnemonik, syarat wajib dan syarat sah solat. Dan yang kelima ataupun yang terakhir adalah murid-murid diminta untuk menjawab soalan-soalan PDP digital, syarat wajib dan syarat sah solat yang disediakan serta soalan di word wall. Jadi terdapat banyak perkara ataupun banyak isi kandungan yang terdapat dalam inovasi digital yang saya hasilkan, dan murid diberi peluang ataupun diberi peluang untuk mencuba sendiri ataupun untuk mencuba sendiri ataupun untuk merasai sendiri pengalaman menggunakan inovasi yang saya hasilkan. Jadi seterusnya adalah maklum balas. Jadi maklum balas yang pertama adalah daripada Taufiqul Hakim pada tarikh 23 November 2021. Beliau menyatakan bahawa pemilihan perkataan dalam kaedah mnemonik memainkan peranan yang amat penting agar murid dapat mengingat dengan lebih cepat. Jadi berdasarkan maklum balas yang telah diberikan oleh Taufiqul Hakim, saya telah memilih perkataan yang lebih mudah dan menarik serta sesuai dengan tahap kefahaman murid tahun 2. Jadi saya telah memilih perkataan yang sesuai dengan tahap pemikiran murid tahun 2. Seterusnya adalah daripada Muhammad Syazmi pada tarikh 23 November 2021. Beliau menyatakan bahawa animasi yang dihasilkan tidak dapat menyampaikan maklumat kepada murid dan memerlukan penjelasan yang khusus. Jadi berdasarkan maklum ataupun komen yang telah diberikan oleh Muhammad Syazmi, saya telah menghasilkan animasi yang lebih ringkas dan mudah untuk difahami. Dan yang terakhir, maklum balas daripada Khairun Imran pada tarikh 24 November 2021. Beliau menyatakan bahawa audio yang digunakan untuk animasi hendaklah bersesuaian dengan mesej yang ingin disampaikan. Jadi berdasarkan komen beliau, saya telah menambah baik ataupun menggunakan audio yang sesuai dan menarik untuk setiap animasi yang dihasilkan. Okey, yang ke-11 adalah bukti pencapaian inovasi Kamal Hakimi Solah yang telah saya hasilkan. Jadi bukti pencapaian bagi murid ataupun bagi inovasi yang saya hasilkan, murid dapat mengingati syarat wajib dan syarat sah solat. Jadi ini adalah objektif yang pertama. Jadi sebelum inovasi dapat dilihat dalam statistik ataupun dalam data yang ditunjukkan di bawah ini. Seramai 42% murid dapat mengingati syarat wajib dan syarat sah solat, manakala seramai ataupun sebanyak 58% murid tidak dapat ataupun gagal mengingati syarat wajib dan syarat sah solat. Jadi selepas pelaksanaan inovasi, seramai 15% sahaja murid gagal untuk mengingati syarat wajib dan syarat sah solat, manakala 75% murid dapat mengingati syarat wajib dan syarat sah solat selepas pelaksanaan inovasi yang saya hasilkan. Jadi dapat dilihat di sini pengurangan ataupun berkurangnya murid yang tidak dapat mengingati syarat wajib dan syarat sah solat.
Seterusnya ataupun objektif yang kedua adalah murid dapat membezakan syarat wajib dan syarat sah solat. Jadi sebelum pelaksanaan inovasi, dapat dilihat di sini bahawa seramai 68% murid gagal untuk membezakan syarat wajib dan syarat sah solat, manakala 32% murid dapat membezakan syarat wajib dan syarat sah solat. Jadi selepas pelaksanaan inovasi Hakimis Solah yang saya hasilkan, dapat dilihat dalam statistik di bawah ataupun dalam graf di bawah, seramai 79 murid dapat membezakan syarat wajib dan syarat sah solat, manakala 21% murid gagal untuk membezakan syarat wajib dan syarat sah solat. Yang ke-12 adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan inovasi digital yang saya hasilkan, projek inovasi Hakimis Solah yang memfokuskan murid tahun 2 ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kepada murid berkaitan syarat wajib dan syarat sah solat bagi mencapai kesempurnaan solat. Jadi ini adalah rujukan yang saya rujuk bagi menghasilkan inovasi ataupun bagi menyelesaikan tugasan pembentangan projek bagi subjek inovasi digital. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.